Boleh. Sini saya akan mengkongsikan tentang latar belakang negeri Sabah. Sabah merupakan satu daripada 13 negeri yang terdapat di Malaysia. Sabah merupakan negeri kedua terbesar selepas Sarawak yang terletak di utara Pulau Borneo, iaitu pulau ketiga yang terbesar di dunia. Sabah dirujukkan sebagai negeri di bawah Bayu. Sabah merupakan kedudukan yang sangat strategik di bawah laluan angin monsun. Penghijrahan manusia ke rantau ini dipercayai berlaku kira-kira 20,000 hingga 30,000 tahun dahulu. Next. Next slide. Sabah memasuki Malaysia pada 16 September 1963. Kawasan Sabah berluas 73,631 kilometer persegi. Penghijrahan manusia bagi negeri Sabah ialah bangsa Australoid dan juga Negrito. Gelombang penghijrahan manusia yang seterusnya ialah bangsa Austronesia Mongoloid yang berlaku sekitar 3,000 sebelum Masihi. Next slide. Etimologi bagi Sabah. Asal-usul nama Sabah dikatakan kurang jelas dan terdapat banyak teori yang telah timbul. Satu contoh teori ialah ketika Sabah masih di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei, ia dirujuk sebagai Sabah kerana kehadiran pisang Sabah. Pisang Sabah ialah sejenis pisang yang dimakan oleh masyarakat Bajau yang ditanam di sekitar pantai barat Sabah. Terdapat perbezaan antara pisang Sabah dan pisang lain sekitar Kepulauan Borneo. Disebabkan juga lokasi Sabah yang berhubung dengan Brunei, telah dikatakan bahawa Sabah ialah perkataan Melayu Brunei yang bermaksud hulu atas sebelah utara sungai. Teori mengatakan bahawa ia datang daripada Sabak, perkataan Melayu yang artinya tempat di mana gula kabung diekstrak. Next. Sabah juga merupakan perkataan Arab yang bermaksud matahari. Terdapat kesulitan dalam menentukan nama asal negeri ini. Teori juga mengatakan bahawa Sabah pernah dirujuk sebagai seludang dalam teks 1365 Jawa yang dikenali sebagai Nagara Kereta Gama ditulis oleh Empu Prapanca. Ini saja daripada saya. Terima kasih. Ada sebarang pertanyaan? Buat masa sekarang tak ada kiri. Okey, teruskan. Esther. Oh Esther. Kamu tahu kah yang Sabah tuanya ada adat adat kepercayaan?
Sorry, line tidak bagus. Okey. Berbalik kepada soalan kamu tadi, Bora. Okey, adat dan agama dan adat kepercayaan masyarakat Sabah. Di sini terdapat 3 etnik yang paling terbanyak di Sabah. Next slide. Gwen. Okey, teruskan. Sorry madam, sini hujan, line tidak apa bagus. Okey, tak apa. Ya, sekejap ya. Saya pakai slide saya sendiri dulu. Sekejap. Okey. Okey, agama. Kadazan dusun dahulunya mereka memegang kepercayaan animisme, iaitu menyembah patung berhala. Dan pada zaman kini, pada hari inilah kebanyakan mereka menganuti agama Kristian dan agama Islam. Contohnya seperti Buddha atau Singh yang di mana ada orang asing yang datang berkahwin dengan orang tempatan Sabah. Jadi agama pun ada yang menganuti agama Buddha atau agama yang lain. Okay, next, kepercayaan. Okay, kepercayaan kepercayaan Terasan Dusun. Bagi konteks kelahiran, ibu bersalin hendaklah berpantang dari segi tingkah laku atau dan makanan. Ini disebabkan mereka takut diganggu makhluk halus. Itu yang dikatakan dalam Google lah. Next, memberi nama anak baru lahir dengan nama sebenar dan nama samaran. Ini mengelakkan dari Rogun Rayo, iaitu makhluk halus. Rogun Rayo ini dia merupakan makhluk halus yang ingin menuntut anak yang baru lahir tersebut. Jadi sebab itu mereka perlu membuat nama samaran untuk mengelakkan anak itu diambil oleh makhluk halus. Itulah kepercayaan Kazanasun. Okey, seterusnya mempercayai petanda akan mati yang dipanggil Mogumburio. Tem ini mereka tidak boleh berbuat apa-apa pekerjaan, lebih-lebih lagi pada acara pengebumian diadakan. Satu yang pelik juga di mana si mati, jika si mati itu adalah seorang perokok, ahli keluarga akan meletakkan rokok ke dalam mulut si mati supaya tidak kempunan. Jadi semasa ini keadaan akan sunyi dan hanya gong dan gendang dipalu. Ahli keluarga si mati perlu menghantar makanan pada setiap petang selama 7 hari. Mereka mempercayai ini kerana dahulunya orang anggap seseorang yang sudah mati, mereka belum lagi naik ke syurga atau neraka. Jadi mereka akan menetap di bumi ini sebagai roh lah. And then mereka juga makan dan minum. Sebab itu mereka ahli keluarga si mati akan memberi makanan, menghantar makanan pada setiap petang. Next, kaum Bajau. Kaum Bajau mereka mempunyai adat dan kepercayaan yang sama sebenarnya dari kaum-kaum yang ketiga-tiga ini. Cuma yang ini adalah yang berbeza. Okey, untuk kaum Bajau, apabila seseorang meninggal,
tawak-tawak pantai atau pukulan pukulan gong akan dibunyikan. Seterusnya, mereka harus menangis akan kematian bagi melambangkan kesedihan mereka. Yang ini, ahli keluarga dan kenalan-kenalan mereka akan menangis sekuat hati bagi menunjukkan kesedihan mereka terhadap si mati. Okey, next kepada kaum Murut. Kaum Murut pula, kaum Murut ini adalah etnik paling terbesar di Sabah. Okey. Bayi yang baru dilahirkan iaitu dari segi pemberian nama. Bayi yang baru dilahirkan, mereka perlu diberi dengan nama yang segera, dengan secepat mungkinlah. And then, nama orang Murut juga bertukar beberapa kali bergantung kepada keadaan sekeliling. Yang ini sama konsep dengan adat kepercayaan, yang ini sama juga dengan orang Iban, di mana jika mereka orang beranak di bawah pokok, nama pokok lah namanya. So maybe kalau dia dilahirkan beranak di bawah jambatan, jambatan lah nama anak itu. Begitulah orang-orang dahulu. Okey. Kematian pula adat bergantung kepada punca kematian. Dan ni mereka orang akan memukul gong. Dan tajau akan diisi manik-manik dan paku yang berukiran kayu. Yang ini saja saya punya slide. Bora. Ya, Esther. Boleh terangkan tentang perayaan yang disambut oleh Sabah. Bagi saya, perayaan masyarakat Sabah yang paling saya suka sebenarnya. Boleh terangkan pasal itu? Sudah tentu, Esther. Menurut secara lisan, Kinorohingan Tuhan dan istrinya Suminudun mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Untuk menyelamatkan orang-orang kedalam dusun daripada kebuluran karena tidak mempunyai makanan yang mencukupi, maka Kinorohingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka iaitu Huminodun. Huminodun dikorbankan dan mayatnya disemadikan menurut istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun ini telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Oleh kerana sebahagian daripada mayat Huminodun itu benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama Bambarayon. Bermula daripada kejadian tersebut, orang-orang kerajaan dusun memulakan upacara pesta keamatan yang secara resmi disambut setiap tahun pada 30 dan 31 Mei. Pesta keamatan juga dikenali sebagai Koko Tuan, iaitu pesta menuai, seperti yang dirayakan sejak awal sehingga kini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi, yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ataupun dipanggil takop, iaitu bekas tempat menyimpan padi. Selain itu, perayaan pesta keamatan ini juga mengingatkan kaum itu mengenai asal-usul serta pencipta mereka, iaitu Kinorohingan yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya, Huminodun, untuk menyelamatkan mereka semua daripada mati kebuluran. Pesta keamatan ini juga dipanggil sebagai Tadau Keamatan dalam bahasa Kadazan, Magavan. Upacara perayaan khas untuk menghormati Bambarayon, iaitu tadi menghormati semangat padi. Amalan tradisi kaum Kadazan dusun diadakan
selesai menuai padi. Di antara pada pesta Keamatan ini mereka akan mengadakan pelbagai aktiviti. Mereka kerajaan dusun ini selalu menggunakan prinsip biar mati anak jangan mati adat, di mana jika mati adat mereka akan melupakan bagaimana pencipta mereka menyelamatkan mereka daripada kebuluran pada masa lalu. Okay, next slide. Please. Oke, ini adalah antara yang akan yang ada pada waktu pesta Keamatan. Yang pertama, makanan tradisi. Next slide. Pada pesta Keamatan, makanan tradisi yang dihidangkan adalah antaranya hinava dan butot. Hinava ini seperti umai dan butot ini daripada ulat yang terdapat daripada adanya dekat kelapa. Oh, makanan orang Sarawak juga lebih kurang. Ya, madam. Okay. Next slide. Antara pertandingan yang diadakan oleh masyarakat Sabah sewaktu pesta adalah Sugandoi dan Ratu Cantik. Pertandingan Sugandoi ini merupakan pertandingan menyanyi di mana mereka akan menyanyikan lagu dalam bahasa Kadazan sahaja. Yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Sabah untuk memperlihatkan para wanita di Sabah memperagakan pakaian mengikut tempat-tempat mereka sendiri. Next slide. Tarian tradisi yang disembahkan suatu pesta Keamatan adalah Magunatif dan Sumazau. Magunatif ini merupakan tarian di mana mereka akan menari menggunakan buloh. Tidak semestinya hanya perempuan saja, termasuk juga ada lelaki yang ikut menari. Untuk tarian Sumazau ditarikan oleh kaum petani terdiri lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional dengan iringan paluan gong. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan asan sayap burung. Next slide. Sukan tradisi yang diadakan adalah Migazat Duko yang merupakan tarik tali. Mipoles juga diadakan, yaitu berlawan menggunakan lengan. Perempuan lelaki boleh juga untuk bertanding bersama-sama dalam sukan tradisi ini. Sukan tradisinya banyak, tapi saya hanya senaraikan 2. Suatu sukan tradisi ini semua akan mengikuti pertandingan untuk memeriahkan hari pesta menuai. Semua akan tidak kira umur ataupun agama, semua akan bersama-sama menyambut pesta menuai. Antara sukan tradisi yang
turut menjadi sorry. Sukan tradisi yang turut dipertandingkan juga adalah minopuk, yaitu menyumpit, mengapoi, yaitu mengapi, monungkava kulabau, yaitu menangkap kebau dengan tali. Next slide. Setiap tahun untuk menyambut pesta menuai, yaitu pesta kehormatan, masyarakat Sabah akan sentiasa menghidangkan arak tradisional, yaitu meminum tapai atau kinomol yang diperbuat daripada beras ataupun ubi kayu. Nasi akan diperam di dalam tempayan besar atau tajau selama 1 minggu, manakala ubi kayu diperam selama 2-3 minggu. Nasi ataupun ubi kayu yang diperam akan dicampur dengan ragi untuk mencepatkan proses memberi rasa kepada arak tradisional ini. Masyarakat Sabah akan menggunakan sebatang buluh kecil yang dipanggil sebagai sumbiling untuk menyedut air tapai seperti di dalam gambar. Sumbiling biasanya digunakan untuk meminum air tapai ataupun ada juga yang menggunakan gelas khas itu yang dipanggil singgarong. Singgarong ini hanya diperbuat daripada buluh juga. Oleh itu, setiap tahun ada juga mereka akan membuat pertandingan meminum arak tradisional. Oke, sampai di sini saja untuk bahagian saya. Gwen, bagaimana pandangan kamu terhadap adat resam? Apa yang boleh kamu kongsikan daripada adat resam? Supaya Pribumi Sabah, mereka ada banyak kaum. Lepas tu, kaum terbesar di Sabah ialah kaum Kadazan Dusun. Kadazan Dusun membentuk 30% populasi Sabah yang terdiri daripada masyarakat di Sabah ini. Lepas tu Kadazan dan Dusun digabung kan kerana mereka berkongsi budaya dan bahasa yang serupa. Antara adat resam kaum Kadazan Dusun ialah adat perkahwinan mereka. Adat perkahwinan mereka ada 4 peringkat. Pertama ialah merisek. Kedua ialah meminang. Ketiga ialah bertunang. Dan keempat ialah perkahwinan. Peringkat merisek, pihak lelaki memberikan sebentuk cincin untuk pihak perempuan untuk merupakan tanda peminangan. Sebelum peminangan dibuat, pihak lelaki melantik seseorang tua yang bukan terdiri daripada keluarga terdekat. Segala urusan meminang hendaklah dibuat pada waktu pagi. Risikan pertama dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lanjut tentang latar belakang perempuan yang hendak dikahwini oleh pihak lelaki tersebut. Proses ini akan mengambil berbulan-bulan kerana ada banyak perkara yang perlu diketahui dengan jelas. Tingkat kedua ialah meminang. Jika risikan diterima,
Mereka akan menentukan hari bagi pihak lelaki untuk membawa cincin pusaka yang diperbuat daripada tembaga. Cincin itu tersebut digelar sebagai cincin menanti mimpi. Dan cincin itu mesti dibawa pada waktu pagi. Apabila ibu bapa perempuan itu menerima cincin tersebut, mereka harus membersihkan diri pada hari itu juga. Mereka tidak boleh minum ataupun makan apa yang boleh memabukkan mereka. Pada waktu malam, cincin itu akan diletakkan di bawah bantal ibu bapa perempuan tersebut. Salah seorang daripada suami isteri itu akan mendapatkan mimpi. Ada kalanya mereka berlainan mimpi. Ada kalanya mereka hampir serupa ataupun ada kala mereka kedua-dua orang ibu bapa tu akan bermimpi mimpi yang sama. Biasanya mimpi akan ada 3 keadaan. Keadaan pertama ialah mimpi baik. Kalau ibu bapa perempuan itu bermimpi baik, maksudnya risikan itu akan diteruskan kepada proses peminangan. Kedua ialah mimpi buruk. Tetapi mimpi buruk itu boleh dibaiki atau diperbetulkan dengan syarat mesti bayar sugit kepanasan mimpi kepada orang yang mimpi tersebut. Pihak lelaki mesti membayar sugit kepanasan mimpi itu. Dan ketiga ialah mimpi buruk, mimpi pasal barang kegunaan seharian pecah. Maka risikan itu akan diberhentikan dan perkahwinan akan dibatalkan. Madam nak tanya, apa maksud sugit kepanasan tadi ya? Sekejap beda mah. Okey. Mana-mana ahli pun boleh tolong jugalah maksud sugit kepanasan tu. Mimpi buruk yang boleh dibaiki dengan memperbetulkan dengan syarat masih membayar sugit kepanasan tu, bayar dalam bentuk wang ringgit ke macam mana? Dapatkah Gwendolyn? Gwen, kalau tak kita teruskan dulu. Tak Last dapat, one. madam. Tak Ya, apa, ya. tak apa. Tak apa, Sorry, kita, madam. tak apa. Kita teruskan je dulu. Okay. Next slide. Peringkat ketiga ialah pertunangan. Setelah mesyuarat keluarga, ibu bapa perempuan akan memulangkan cincin menanti mimpi itu dan memberitahu sama ada pihak lelaki perlu membayar sugit kepanasan mimpi atau tidak. Jika mimpi baik, proses pertunangan akan diteruskan. Perundingan antara pihak lelaki dan ibu bapa perempuan akan berkisar pada syarat-syarat hantaran perkahwinan untuk menentukan tarikh perkahwinan dan kadar besar atau lamanya pesta perkahwinan itu. Pertunangan yang telah ditetapkan tidak boleh diingkari. Kalau tidak, pihak yang ingkar perlu membayar seluruh atau separuh hantaran yang sudah ditentukan ketika mengikat pertunangan dahulu. Bayaran tersebut akan dibuat di depan pengadilan adat.
Hantaran kahwin biasanya terdiri daripada pelbagai jenis makanan, alat untuk istiadat dan barang untuk memperteguhkan semangat. Antara hantaran kahwin yang biasanya dihantar ialah dikenali sebagai tasor. Tasor dikenali sebagai tempat pinang yang diperbuat daripada tembaga atau perak. Tasor ini dibawa sendiri oleh pengantin pada hari perkahwinan. Alat untuk istiadat pula dikenali sebagai tinokol, iaitu terdiri daripada canang, gong, dan tajau. Jumlahnya menurut darjat orang yang berkahwin itu. Barangan ini juga dibawa pada hari perkahwinan. Jenis makanan pula ialah sorry madam, babi atau kerbau dan jumlahnya bergantung kepada kemampuan keluarga tersebut. Binatang itu diberikan kepada pihak perempuan 2 atau 3 hari sebelum berlangsungnya hari perkahwinan. Ini kerana binatang itu akan disembelih dan dimasak untuk upacara makan di rumah pengantin perempuan itu nanti. Selain itu, lihing, sebuah tajau yang berisi tapai beras yang dinamakan lihing mesti dibawa pada hari perkahwinan. Lihing ialah tapai yang sudah menjadi arak. Ianya akan diminum oleh orang ramai dalam pesta pengantin perempuan. Peringkat terakhir ialah majlis perkahwinan. Pesta perkahwinan wajib dilakukan sesingkat 2 hingga 14 hari. Walaupun perkahwinan suami isteri sudah sah di sisi agama dan kepercayaan, mereka masih belum boleh bersatu pada hari dan malam pertama. Paling cepat mereka akan mengambil masa seminggu atau 2 minggu berikutnya. Ini bergantung kepada berapa lama majlis diadakan. Pasangan pengantin dihendaki makan di dalam pinggan dan mangkuk yang sama untuk membolehkan mereka bersatu. Upacara ini dihadiri oleh keluarga kedua-dua pihak. Ibu bapa pengantin lelaki tidak boleh sama sekali hadir di rumah pengantin perempuan sebelum pasangan itu sah bersatu. Perkara yang penting ialah miohon pinisi, iaitu upacara menukar gumpulan nasi. Sebelum upacara ini, pasangan pengantin akan duduk berhadapan di tengah-tengah bulatan gadis-gadis yang berpakaian hitam. Di hadapan mereka terletak satu periuk nasi dan kedua-dua pengantin akan menggenggam nasi dan periuk tersebut untuk dijadikan gumpulan sebesar telur ayam. Kemudiannya, pasangan pengantin akan bertukar-tukar gumpulan nasi itu lalu dimakan. Upacara miohon pinisi ini merupakan nazar perkahwinan menurut cara tradisional. Setelah upacara ini dilakukan, makanan dan minuman pun dihidangkan kepada para tetamu yang hadir. Majlis ini diikuti dengan pertunjukan tarian Sumazau. Kesimpulannya, tidak sangka masyarakat Sabah ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Tidak hairanlah kenapa kita Malaysia ini mempunyai keberbagian kisah sejarah, adat resam, kepercayaan dan perayaan. Inilah kesan sejarah masyarakat Sabah yang sehingga kini ada yang mengamalkannya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan second last, kedua terakhir, perbentangan dan juga poin-poin yang bagus daripada sudut kesan sejarah masyarakat pribumi Sabah. Okey, terima kasih kepada semua dan kamu boleh keluar daripada Webex.
Okay. Sama-sama, Madam. Thank you Madam. madam. Thank you, madam. Tapi kalau ada masalah teknikal. Ya, Tak apa, tak madam. apa. Maaf, It's ada okay. kekurangan, madam. Okay. Thank you. Maaf, Ya, Madam. madam. Terlalu laju baca Tak kerja apa. lain. Okay. Ada. Thank you, Madam. Okay. 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 Semua dah masuk? Last group? Semua dah ada? Dah, Madam. Cuba test sikit mic kamu masing-masing. Dengar tak suara? Selamat petang, Puan. Okay, dengar. Siapa tu? Fu. 1, 2, 3. Bukan Alvin. saya. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sikit. Nak 1, 2, test? 3, 1, 2, 3. Okay, siapa Three. yang handle slide ni kumpulan kamu? Saya, Christina. Christina. So, Madam Christina ada dua lah nama. Yang mana satu Dua-dua tu. Yang satu tu guna untuk laptop tu. Yang mana yang guna untuk laptop? Yang CA ke CO? CA. CA. Okay. Madam kena change kamu as presenter baru kamu boleh share screen. Okay, Madam dah pick role kamu as presenter. So Christina nampak tak simbol share content kat bawah tu? Sebelah simbol video ada simbol share content. Ada? Kan ada simbol mic, simbol video dan juga share content sebelah dia. Screen ke, Madam? Screen ke, Madam? Ya. Klik share content and then share screen. Okay. Okay, cuba. Klik share content and then klik share screen. Entire screen, nak tengok? Masih connecting, Madam. Okay, kita tunggu. Okay, share screen. Belum lagi ke saya ada tekan? Masih connecting. CA kan yang kamu punya yang pakai laptop tadi? Betul ke? Ya. Okay, Madam dah bagi kamu role as presenter ni. Kamu nampak tak ada simbol bawah tu, simbol mic. Lepas tu sebelah ada simbol video. And then sebelah ada simbol share content. Nampak tak? Ada tak? Nampak. Okay, klik yang share content tu. Masih connecting, Madam. Masih Mungkin connecting. Okay. Kita tunggu dia. Okay.
Dapat tak? Belum. Belum lagi. Belum. Dapat tak? Christina? Tak okey lagi. Kalau tak, Madam je lah yang control slide kamu kalau masih belum dapat lagi. Ada tak slide dekat Google Classroom? Dah Madam. Dah Ke WhatsApp. dekat WhatsApp Sekejap. Pertama, Mula Pan. siapa yang pertama yang akan present? Siapa Saya kamu? Pan. Elvin. Elvin. Okay, next lepas Elvin siapa? Fu. Ya. Okay, lepas Fu siapa? Sekejap ya. Saya masih lagi download kamu punya slide ni. Madam. Okay. Sekejap ya. Okay, Madam share screen sekarang untuk slide kamu. Madam yang akan share screen Okay, nampak tak slide di hadapan? Di screen anda nampak? Nampak tak Elvin? Elvin yang pertama Nampak Pan. Nampak tak slide? Okay, boleh start sekarang. Teruskan. Baik. Iya Pan. Nanti kalau kamu nak next slide, cakap next Okey Pan. Nanti Madam akan nextkan slide kamu ni. Okay. Okey, kita mula. Selamat tengah hari kepada puan dan rakan-rakan. Hari ini grup kami, grup kumpulan G akan membincangkan tentang kisah sejarah masyarakat pribumi orang asli di Tanah Melayu.
Okey. Next. Ini adalah ahli kumpulan iaitu Christina, Fu, Edward, saya sendiri Elvin Anak Elias dan Angeli George. Next. Next. Dan next lagi. Untuk pengenalan, orang asli merupakan masyarakat yang mempunyai hubungan pada zaman Mesolitic dan Paleolitik. Masyarakat orang asli memang kaya dengan adat dan budaya kerana hidup mereka masih berkait rapat dengan alam semula jadi. Terdapat 18 pecahan kumpulan orang asli di Malaysia dan terbagi kepada tiga kumpulan yang utama berdasarkan genetik dan asal usul. Next. Next slide, Puan. Okey dah. Ini adalah antara kumpulan masyarakat orang asli di Malaysia. Yang pertama yang merupakan kaum Negrito ataupun Semang. Boleh ditemukan di kawasan bahagian utara semenanjung Malaysia. Dan kumpulan ini merupakan kumpulan manusia moden yang pertama memasuki semenanjung Malaysia. Kumpulan Negrito ini berasal daripada Afrika dan telah berhijrah ke rantau Nusantara sejak 50,000 tahun yang lalu. Dan seterusnya iaitu Proto-Malay ataupun Melayu Proto ataupun Melayu Tua yang telah menetap di bahagian selatan semenanjung Malaysia. Melayu Proto ataupun Melayu Tua merupakan istilah gelombang. Kaum ini juga tersebar di Indonesia, namun tidak dikelaskan sebagai suku kaum Melayu yang berbeza daripada Malaysia, di mana di Indonesia suku Melayu adalah sebahagian suku di Indonesia. Seterusnya yaitu kumpulan masyarakat orang asli kaum bangsa Senoi. Bangsa Senoi ini terdapat 6 suku kaum di dalam rumpun bangsa Senoi, yaitu Cewong, Mahmeri, Jahud, Semokberi, Semai dan juga Temiar. Orang-orang Senoi merupakan orang pemburu dan pengumpul yang dilaporkan menggunakan mimpi jelas bagi memastikan mereka kekal gembira dan kesehatan mental. Seterusnya. Next slide. Ini adalah contoh gambar orang asli di Malaysia. Next. Kemudian kita masuk kepada isi yang pertama, iaitu adat di dalam perkahwinan. Yang pertama sekali, perkahwinan di antara saudara sepupu amatlah dilarang sama sekali. Yang kedua, pengantin lelaki dan perempuan seharusnya berasal dari kawasan yang berlainan atau ladang yang berlainan. Yang ketiga itu upacara perkahwinan Mahmeri yang merupakan suku kaum Senoi yang bermula sebelum upacara Mahmeri yang bermula sebelum malam. Pengantin lelaki diiringi ke atas pelamin sambil diapit oleh 2 orang kanak-kanak lelaki dan 3 orang wanita. Yang keempat, Tok Batin akan memulakan upacara dengan mengasap muka pengantin lelaki sebagai tanda penghormatan. Yang kelima, Tok Batin kemudiannya membawa 2 batang lilin yang digerakkan secara bulatan ke muka pengantin lelaki. Upacara ini dilakukan supaya moyang juga dapat menjadi saksi pada majlis yang penting ini. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang kedua. Nama saya Fu. Saya pandang lawan kelahiran. Semasa menggantung, suami isteri akan mematuhi pantang larang dan menjaga makanan mereka. Ini contoh yang pertama, mendekati binatang-binatang yang boleh membudarakan kantongan dan bayi dalam kantongan.
contoh kura-kura atau perut-perut atau ular. Kedua ialah kaum keluarga bapa tidak dibenarkan memasang atau memaku rumah. Ketiga, tidak dibenarkan menghampiri orang mati. Next. Masa dalam pantang ibu berkenaan tidak dibenarkan memakan sayuran, ikan yang berpisah dan tidak bersisik, ciri minyak masa dan kelapa, air sejuk kecuali air kopi atau air suam. Bagi membentukkan tarikh kelahiran dan kandungan sehat, Ibu akan menemui bintang di kampung berkenaan. Beliau akan bersama ibu hingga bayi selamat dilahirkan. Di samping itu, juga beliau akan menyediakan air mandi bayi yang sebiru bulu yang telah diikat dengan kain hitam serta dijamping bagi tujuan memotong pusat bayi. Selepas bersalin, ibu tersebut akan berpantang selama sebulan. Yang bercontoh air mandi adalah mandi putus ubat, ada lagi ialah mandi bidang buang badi, iaitu. Next. Pada ini siapa? Oleh Kitten. Untuk kematian, apabila kematian di sesebuah kampung, biasanya sanak saudara jauh dan dekat akan diberitahu. Penduduk tempatan juga akan menziarahi dan membantu semua kegiatan upacara pengembumian. Ahli masyarakat akan menangguhkan semua kegiatan harian mereka kerana dikuatiri roh si mati akan marah atau menegurnya dan akibatnya orang yang terlibat akan ditimpa malam. Pada malam tersebut, penduduk kampung akan berjaga di rumah si mati sehingga pagi untuk mengelakkan mayat tersebut daripada diganggu oleh hantu atau dilangkah oleh kucing kerana dipercayai boleh menyebabkan mayat tersebut bangun atau mengacau. Dan api akan dinyalakan di sekeliling rumah untuk mengelak dan menghalau hantu yang menyebabkan kematian itu. Kanak-kanak juga akan ditangkal dengan menconteng arang bagi menakuti hantu yang akan mengganggu kanak-kanak tersebut. Sebelum upacara pengembumian, mayat tersebut juga akan dimandikan dan dibungkus dengan kain baru atau kain putih dan seterusnya dibungkus dengan tikar, diikat, kemas-kemas supaya senang diusung, dan liang lahat akan digali sedalam 1 meter. Dan sebelum ditimbus dengan tanah, 3 kempal tanah akan bercampur arang telah dijampi dan diletakkan di kedua-dua belah telinga dan bahagian dada untuk memutuskan hubungan si mati dengan keluarganya. Jika tidak, keluarga yang hidup akan jatuh sakit dan boleh membawa mati. Dan yang terakhir, pada hari ke-6, kayu yang telah dibakar akan dialihkan untuk memberitahu si mati bahawa dia sudah berada di alam lain. Cara ini dilakukan dalam rumah si mati. Setelah masuk hari ke-7, keluarga serta penduduk kampung akan bergotong royong menambah atau memandatkan tanah kubur tersebut agar tidak jerlus. Seterusnya saya akan serahkan slide pada Anjali. Bagi jenis perayaan, kaum Semai mempunyai hari perayaan sendiri seperti Hari Genggulang,
atau menyambut tahun baru, hari menuai atau menggulung, dan hari membuka ladang baru. Bagi hari Genggulang, kebiasaannya disambut oleh suku kaum Semai yang tinggal di kawasan Perak Tengah Hilir, Perak dan Selatan Perak pada akhir tahun, iaitu akhir bulan Disember atau di awal tahun pada bulan Januari atau Februari. Ia merupakan upacara tahunan yang paling meriah dan penuh tradisi. Mengikut kepercayaan turun-temurun suku kaum Semai, Hari Genggulang diadakan untuk kesejahteraan dan keselamatan kampung. Namun begitu, pada masa kini, upacara tersebut sudah berangsur berubah mengikut peredaran massa. Perayaan dimulakan oleh pawang atau bomoh dengan mentera dan jampi. Cenagok untuk memanggil roh, keramat dan penunggu yang dipercayai wujud sejak zaman nenek moyang mereka. Pawang atau bomoh akan melaksanakan upacara tersebut di balai, iaitu rumah pemujaan, yang telah disediakan dalam satu kawasan khas. Balai ini dihias dengan anyaman khas, dengan anyaman daun sedang, mengkuang hutan, bunga-bungaan dan lain-lain. Di hadapan balai terdapat 2 buah sangkak di mana di kiri kanannya diisi dihidang dengan jamuan hantu yang mengandungi bulu. Wajik periong, sejenis makanan seperti gulai bercampur sayur ubi, keledek, keladi, labu dan abu, telur kuning dan telur ayam yang sedang diiram dan berdarah di dalamnya. Setelah selesai upacara di balai, Tok Pawang akan mengikat pantang. Kemuncak upacara adalah di malam. Setiap penduduk mengadakan kenduri di rumah masing-masing dan orang ramai di Pelawar sama. Untuk meriahkan lagi perayaan itu, ia disambut dengan joget orang asli atau model, dan di setengah tempat mereka menggunakan muzik pengiring. Upacara ini biasanya berlarutan hingga ke pagi hari. Bagi menuai dan menyulung tahun, suku kaum Semai menyambut hari menuai padi dengan mengadakan kenduri pada hari pertama padi dituai. Hari itu merupakan hari yang paling sibuk kerana setiap orang menjalankan berbagai-bagai aktiviti seperti menangkap ikan, memburu, mengutip sayur, menuai dan menumbuk padi sebagai persediaan untuk kenduri besar. Seterusnya, membuka ladang baru. Membuat ladang merupakan tugas yang mesti dilakukan oleh orang asli kerana ia adalah punca pendapatan mereka. Setiap tahun, mereka akan membuka ladang baru untuk mendapatkan makanan. Mengikut kepercayaan setiap hutan tebal, gunung, raut, bukit dan anak sungai ada keramat dan penunggu yang boleh mendapatkan bencana atau bala. Oleh itu, untuk keselamatan diri dan tapak ladang, mereka akan mengadakan kenduri sebagai menjamu penunggu atau keramat di daerah itu. Kenduri ini biasanya diiringi oleh sewang di waktu malam hingga siang hari. Saya serahkan kepada slide yang seterusnya. Mengkaji tentang adab serahkan sekali tersebut bersama kami. Disamakan suku kaum orang asli tidak dibenarkan melakukan sesuatu perbuatan yang boleh mengganggu suasana sedang makan, seperti bercakap, meninggikan suara, bertengkar, menyanyi, bersiul dan makan bersepah-sepah kerana dikuatiri semangat makanan akan hilang dan sukar mencari rezeki. Ianya juga
boleh menyebabkan orang sedang makan tercekik tulang. Kaum orang asli juga tidak membenarkan mengucap perkataan balik, iaitu mengejek jenis-jenis makanan yang dimakan kerana dikhawatiri berlaku cirit-birit. Ketika makan, orang asli sentiasa duduk bersila bagi lelaki dan bersimpuh bagi kaum perempuan ketika sedang makan. Seterusnya, tertib perbuatan. Tertib perbuatan apabila melakukan perbualan, suku kaum orang asli biasanya menggunakan panggilan yang sesuai mengikut peringkat usia. Contohnya, apabila orang muda bercakap dengan orang yang lebih tua, mereka menggunakan panggilan enjen sebagai isyarat memulakan perbualan. Kebiasaannya kaum semai menjamu, memberi rokok, sirih, tembakau di tempat-tempat tertentu seperti di rumah atau dalam perjalanan. Orang tua menggunakan panggilan bei, chong, nyam untuk panggilan bagi kanak-kanak lelaki dan embong bagi kanak-kanak perempuan. Seterusnya, tertib perbualan suami isteri. Suami isteri mestilah menggunakan panggilan yang sesuai dan membawa makna seperti Suami isteri dilarang Teruskan. mengikut anak pertama, contohnya bagi Ken Long, anak lelaki. Seterusnya, yang keempat, tertib semasa berjalan. Ketika kaum orang asli sedang membawa alat-alat buruan, mereka tidak boleh ditegur sapa kerana ia dianggap sial kepada binatang buruannya. Jika berjumpa ketika dalam perjalanan, bolehlah memulakan dengan panggilan menong hei atau nu'u belok hei yang membawa makanan hendak ke mana, ataupun selepas percakapan mengucapkan abor hek bermaksud sejahteralah kamu. Yang kelima, tertib bertanya. Tadi saya cakap pasal tertib bertanya. Yang ini saya cakap tentang tertib semasa berjalan. Sorry. Okay. Kaum orang asli tidak boleh serenlong berjanji untuk ikut sesuatu tempat tetapi yang mungkir. Jika perjanjian hendak dibatalkan, mereka harus mengaturkan seronlong. Pantang larang ini amatlah ditakuti oleh mereka yang mendatangkan sesuatu perkara yang tidak baik. Yang keenam dan terakhir, bertandang. Apabila mengunjungi sesebuah rumah suku kaum orang asli, terdapat beberapa isyarat yang perlu diperhatikan yang membawa makna tertentu. Sekiranya rumah yang akan dikunjungi itu tidak mempunyai isyarat tertentu, maknanya orang yang mengunjungi rumah itu tidak boleh terus naik, tetapi hendaklah memberi isyarat seperti batuk-batuk supaya tuan rumah menyedari kehadiran tetamu tersebut. Dah, madam. Okey, itu sajakah? Semua dah. Okey, saya nak tanya, Edward Machen ni bukan Ya, madam. Tapi dia tak respon. dia tak respon apa-apa pun. Kamu dah message dia pun dia tak respon. Ya, Dia tak buat apa-apa pun. tak. Okey, Saya tak tahu apa masalah dia, madam.
Kamu dah message dia tapi dia tak reply kamu balik. Ya, dalam grup tu dia tak reply balik. Dia tak bagi respon dengan Okay, kami. okay, tak apa. Nanti madam call dia, message dia macam mana. Dia daripada kelas mana? JKA juga ke? Tu saya tak pasti, madam. Tak pasti Okay. Alright. Okay, thank you untuk kumpulan ni. Kamu boleh stay sebab madam nak panggil semua orang untuk masuk balik dalam Webex. Okay? Okay, Alright. madam.
Okey, kelas selamat petang. Okey, siapa yang ada dalam ni sila tulis di ruangan chat nama dan juga nombor pendaftaran untuk pengesahan kehadiran ya. Pada yang masuk, tulis nama dan juga nombor pendaftaran di ruangan chat untuk kehadiran hari ini. Okey, yang baru masuk, sila tulis dahulu nama dan juga nombor pendaftaran di ruangan chat untuk pengesahan kehadiran ya. Okey, siapa yang belum tulis lagi boleh tulis nama dan juga nombor pendaftaran di ruangan chat. Jelas tak suara madam? Everyone boleh respon? Untuk madam bagi jelas ya? Jelas. Okey. Terima kasih kepada permulaannya madam nak cakap terima kasihlah atas kerjasama semua ahli kumpulan yang telah menyelesaikan assessment pertama kita iaitu perbincangan. Walaupun kita buat secara group assignment tetapi markah adalah secara individu. Okey, kecuali ada seorang lagi yang belum lagi iaitu Edward Mechang. Dia ni menumpang, lepas tu tak datang, tak buat. Okey. Susahnya adalah bila kita tak face to face lah, madam nak kena cari, nak kena call, nak kena message. Okay, so itu adalah kekangannya. Sebab tu kalau boleh madam nak semua orang memainkan peranan dia dalam kelas online ni masing-masing ada part masing-masing. Supaya kamu tidak tertinggal dengan kawan-kawan yang lain. Okay, walaupun kita berada di atas talian tetapi kehadiran diambil seperti biasa macam kamu dalam kelas face to face. Okay, kamu juga akan dikenakan surat amaran pertama sekiranya tidak cukup jam kehadiran, amaran akhir dan juga boleh dimasukkan markah penilaian berterusan sekiranya tidak cukup 80% kehadiran. Okay, so madam untuk pembincangan kali ini, madam mengambil kehadiran adalah mengikut kepada kehadiran pembentangan kamu, giliran pembentangan kamu. So siapa yang buat pembentangan maka dia hadirlah. Okay, sama juga dengan walaupun dua grup buat kemudian, okay, so dikira hadirlah mengikut kepada tarikh dan masa pembentangan kamu buat. Okay, so untuk seterusnya adalah madam akan bagi tugasan seterusnya iaitu tugasan pembentangan membawa markah 20% juga. Okey, so tugasan ini dibuat madam akan share screen sekarang.
arahan di hadapan anda. Dokumen tersebut nampak tak? Dokumen Word tu. Nampak. Nampak tak kelas ke? Tak jelas ni. Nampak ah? Suara madam sekat-sekat ke? Nampak madam. Menu. Okey je lah suara madam. Boleh respon? Sedikit. Ha? Sedikit. Kelas. Kelas tak suara madam? Okey. Bagaimana suara madam tersekat kamu tak respon? Okey. Pembentangan arah pembentangan. Okey, arah terus adalah. Okey. Okey. Buffering. Okey, apa dalam video ni? Kau okey sekarang ni? Okey, untuk next assignment iaitu pembentangan. Okey. So, pembentangan ni adalah selama 5 assignment perbincangan yang mula tadi. So, apa perkara yang dinilai? Hubungan kerja 5%. Okey, hubungan kerja adalah daripada segi kerjasama bersama ahli kumpulan, okey, penghasilan hasil perbentangan yang diselesaikan, okey, etika kerja dari sudut pengurusan masa, agihan tugas, okey, integriti dari sudut kejujuran dalam menjalankan tugas, dan terakhir adalah dari sudut keyakinan diri semasa kamu membentangkan tajuk tersebut. Okey. Sama juga kita akan buat pembentangan melalui aplikasi Webex. Okey, dan pembentangan akan dijalankan pada minggu yang siapkan slide ni dan bentang pada sekarang minggu kelima ya. Okey, so medium nak kamu siapkan slide dan kita akan bentang pada minggu yang ke-6 dan ke-7 pada minggu hadapan dan minggu lagi satu. Boleh kelas? Okey, so tajuk pembentangan tekan kepada topik yang ketiga. Okey, topik yang ketiga kita akan bentang pada 15 September juga 22 September. Okey, so setiap kumpulan mestilah 15 September dan juga 22 September untuk pembentangan seterusnya. Tajuk adalah mengikut kepada topik yang ketiga. So sekarang ini kita akan pembentangan. Okey, ikut grup yang asal ya. Sama saja seperti grup perbincangan. Tak perlu tukar-tukar. Tapi kamu perlu bahagikan. Jangan buat seorang-seorang. Dan macam sama juga macam perbincangan. Setiap ahli kumpulan, setiap ahli buat satu slide dan lepas tu gabungkan slide tersebut menjadi satu slide yang penuh. Okey. So kita akan buat undian untuk tajuk. Okey. So untuk tajuk kita akan buat undian untuk tajuk untuk kumpulan pertama, kumpulan Alicius Maxwell, Ashwarya, Anastasia Viviana, Nicholas Wan dan Kenny Walter. Okey, ada tak dalam ni? Puan. Okey, so kita akan buat undian sekarang. Okey, tajuk adalah tajuk 3.2 adalah memahami peranan individu terhadap keluarga
apa tu? Dalam konteks pembinaan keluarga sejahtera. Okey, tajuk kamu adalah memahami peranan individu. Nyatakan peranan individu. Okey, Christina, tak apa, nanti kalau kamu tak dengar suara madam, kamu boleh tengok balik recording nanti Okey, memahami peranan individu terhadap keluarga dalam konteks pembinaan keluarga sejahtera. Dapat tak kumpulan yang pertama tadi? Kumpulan Alicious, Ashwarya, Anastasia, Nicholas dan Kenny? Dapat. Okey, sila tuliskan tajuk pembentangan kamu tu Ini adalah topik 3 So kamu boleh tengok nanti slide di Google Classroom, topik yang ketiga. Kamu boleh tengok-tengok juga slide yang madam dah upload tu. Kalau ada poin-poin yang lebih kurang sama, boleh ambil untuk masukkan dalam slide kamu Tapi jangan ambil copy and paste tau. Itu macam tak buat kerja sangat. Okay? Ambil kalau ada yang berkaitan sahaja. Boleh Seterusnya, Mary Ming, Clarissa Deris, Diana Ann dan Katrina. Ada tak dalam ni? Mary Ming, Clarissa, Diana dan Katrina. Ada. Okey. Madam rasa sebab line tadi Ashwarya, line tak berapa stabil, tapi kamu boleh tengok recording nanti Nanti madam akan tulis juga tajuk-tajuk ni di Google Classroom di bawah senarai nama kumpulan kamu tu, madam akan tajuk supaya kamu boleh tengok nanti balik. Okey, kalau tertinggal Okey, untuk kumpulan Mary Ming, Clarissa, Diana Ann dan Katrina, tajuk kamu adalah tajuk 3.4. Okey, kita tengok tajuk 3.4 adalah tajuk memahami peranan individu terhadap alam sekitar dalam konteks keseimbangan ekosistem. Okey, sila tulis sila copy ataupun sila snap picture. Tajuk kamu adalah memahami peranan individu terhadap alam sekitar dalam konteks keseimbangan ekosistem 3.4. Dapat? Sudah? Sudah, madam. Okey, seterusnya kumpulan Godley, Nicholas, Kurt Cobain, Jerry Tang. Ada tak dalam ni? Godley, Nicholas, Kurt dan Jerry. Ada tak? Ada. Okey, so kita undi untuk tajuk pembentangan kamu. Okey, tajuk kamu adalah tajuk 3.6. Tajuk 3.6. Okey, kita tengok 3.6 tajuk apa. Memahami diri sebagai pengganut agama yang dipegang. Okey, memahami diri sebagai pengganut agama yang dipegang. 3.6. Okey kelas, macam ni lah. Dapat tak tadi kumpulan Godley, Nicholas, Kurt dan Jerry, dapat tak? Dapat Puan, dapat. Madam tak akan mulakan pembentangan pada minggu hadapan. Madam nak tengok dahulu slide kamu buat tu. Okey, poin-poin yang kamu letak tu berkaitan tu. Madam nak check dahulu supaya bila kamu bentang nanti tak adalah pemotongan markah di situ. Okey, so madam akan check dahulu slide kamu. Okey, kalau slide kamu just bagi madam
isi-isi apa yang kamu nak masukkan dalam tu. Okay, upload sahaja dokumen Word ke, kamu tulis dalam Word ke, ataupun kamu yang dah buat dalam slide pun boleh juga. Kamu upload sahaja di Google Classroom nanti. Isi-isi yang kamu nak cakap pasal tajuk tersebut. So, madam akan check dahulu poin-poin kamu, barulah kamu buat slide yang full supaya poin kamu itu berkaitan dengan tajuk tersebut. Tidak lari daripada tajuk, tidak terpesong daripada tajuk. Boleh tak kelas? So minggu hadapan kita tak start lagi untuk pembentangan kita akan start pada minggu yang ke-7 nanti pada 22 hari bulan September. Okay, hari Selasa kita baru akan start pembentangan Boleh, Madam. Boleh So untuk minggu hadapan Madam nak check dahulu poin-poin sahaja. Okey, boleh buat dalam Word ataupun boleh buat dalam slide. Kalau boleh nak terus buat pun boleh juga. Tapi Madam nak check dahulu. Kumpulan yang dah siap buat, dah siap berbincang dalam kumpulan, boleh terus upload dalam GC. Seperti biasa Madam akan komen di GC kalau ada kekurangan dalam slide yang kamu hasilkan sebab markah dia 20. So sia-sialah kalau salah kan. So kita akan check dahulu. Okey, seterusnya kumpulan ketiga, kumpulan keempat, kumpulan Karina, Deborah, Esther dan Gwen. Ada tak dalam ni? Ada puan. So kita akan undi untuk tajuk kamu, pembentangan. Okey, kamu mendapat tajuk 3.5 untuk pembentangan. So, tajuk 3.5 ada memahami peranan individu terhadap dalam konteks membina perpaduan. Okey, peranan individu terhadap negara, konteks membina perpaduan. Okey, apakah peranan individu tersebut? Macam mana cara dia bina perpaduan? Okey, kelas setiap isi kita memerlukan 5 poin 5 poin dan elaboration. Okey, tak perlu banyak sangat perkataan-perkataan dalam slide kamu. Madam lebih suka kalau kamu masukkan dengan gambar. Okey, itu lebih menarik. Boleh? Satu tajuk pastikan ada 5 poin dan mesti ada elaboration. Elaboration tak payah tulis. Just tulis poin saja. Elaboration nanti bila kamu akan bentangkan, nanti kamu akan clarifikan. Okay, boleh? Alright, seterusnya kumpulan Joel Balang, Joel Jelaming, Wilfred, Claire, Lionel dan Ecclesia. Ada tak dalam ni? Madam. Ada. So kita akan mulakan undian untuk tajuk pembentangan. Okey, tajuk kamu adalah tajuk 3.1. So kita akan check dahulu, check 3.1 tajuk dah memahami individu terhadap diri sendiri sebagai mahasiswa di PKS, Politeknik Kuching Sarawak. Memahami peranan individu terhadap diri sendiri sebagai mahasiswa di Politeknik Kuching Sarawak. Okey, apakah dia peranan kamu sebagai seorang individu, sebagai anak, sebagai seorang student, okey, sebagai seorang individu secara keseluruhannya. Okey, dalam konteks kamu ni sebagai mahasiswa di Politeknik Kuching. Kamu kena faham dahulu baru kamu ada dapat keluar poin-poin tu So madam nak 5 poin daripada tajuk ini, daripada topik ini. Okey, dah salin? Dah. Okey. So the last group adalah group Fu Chuan Ling, group Christina, Edward, Elvin dan Angeli George. Okey, so di topik kamu.
Okay, tajuk kamu adalah tajuk 3.3. Tajuk 3.3 adalah peranan memahami peranan individu terhadap masyarakat dalam konteks keseimbangan sosial. Okey. Okey, keseimbangan sosial. Okey. Dari sudut maybe dari sudut diri individu dalam masyarakat di Malaysia. Okay, bagaimana caranya dan untuk keseimbangan sosial. Okay, dari segi hubungan dengan Tuhan, dari segi menjaga kesihatan diri, dari segi mencari ilmu, okay, mesti ada keseimbangan daripada sudut tersebut. Alright, so kumpulan Fu, Christina, Edward, Elvin dan Angeli, tajuk kamu adalah 3.3, memahami peranan individu terhadap masyarakat dalam konteks keseimbangan sosial. Okay, dah? Salin? Okay, so itu sahaja untuk agihan bentangan. Okey, sekarang ini tugas kamu dalam kumpulan perlu berbincang sama ada kamu nak bincang menggunakan grup WhatsApp masing-masing ke ataupun kamu nak bincang menggunakan video call ke, ikut suka kamu. Okey, keluarkan 5 poin. Okey, contohnya dalam kumpulan tersebut ada 4 orang, ada 5 orang, ada 6 orang pun ada juga. Okey, setiap orang datangkan dengan keluarkan 1 poin, berbincang, bagi berbagi idea, keluarkan 1 poin dan buat slide daripada poin tersebut. Okey, selepas itu anda perlu upload dalam GC untuk saya check pada minggu hadapan. Pada kelas minggu hadapan kita akan tengok bersama-sama. Saya akan buat secara live, okay, secara online Webex. So saya akan tengok satu-satu slide yang mana perlu tambah, yang mana perlu edit semula slide tersebut. Okay, so pada minggu yang seterusnya, pada minggu ke-7, 22 hari bulan September, sila catat 22 hari bulan September, kita akan mulakan dengan pembentangan. So giliran pembentangan nanti Madam akan bagi tahu dalam WhatsApp group. Okey, kelas jelas? Ada soalan? Boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh terus bercakap. Semua dah tulis nama dan juga nombor matrik di bahagian chat untuk pengesahan kehadiran. Dah, saya rasa, Madam. Okey. Kalau dah, kita setakat ini sahaja kita tangguhkan kelas. Kita akan berjumpa untuk 1 jam berikutnya pada hari apa kita 1 jam? Hari Khamis ke hari Rabu? Rabu. Khamis. Okey, kita jumpa pada hari Khamis kelas 1 jam melalui WhatsApp group dan juga Google Classroom. Alright. Okey semua? Madam. Alright, kalau tak ada apa-apa, kamu boleh keluar daripada Webex. Okay, thank you. Thank you, Madam. Okay. Sama-sama, Madam. Okay. See you on Thursday.